Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Imam seluruh Jatan Qasar, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur banyak-banyak pada Allah Taala, malam ni kita dapat bertemu balik untuk sekian kalinya setelah lama kita tak dapat bertemu dengan sebab-sebab yang sedia maklum. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita pada malam ini sebagai pertemuan yang dirahmati Dia, dan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang mengundang rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berpisah pada setiap majlis dengan doa agar Allah mengampunkan kita dan kasih merahmati kita, maka kehidupan kita selepas daripada pertemuan ini akan tetap di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, dan Allah memelihara kita daripada dosa. Dan bila kita tersalah melakukan dosa, dengan rahmat Allah Ta'ala tadi ni, Allah akan menjadikan kita orang yang segera meminta ampun, taubat kepada Allah Ta'ala. Hari ini insyaAllah kita sambung pada bab yang kedua. Bab pertama habis dah, yakni kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan 2 hari raya. Ni kita nak tengok pula kebiasaan yang Nabi buat bila datangnya hari Jumaat dan 2 hari raya. Hari Jumaat ni merupakan hari raya mingguan bagi orang Islam, dan hari raya 2 hari raya Aidilfitri dan Aidiladha ialah 2 hari yang Allah anugerahkan kepada Islam sebagai anak ganti daripada perayaan-perayaan yang disambut oleh orang sebelum kedatangan Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila orang Yahudi dia ada hari raya dia, ya, maka Nabi SAW doa agar Allah berikan anugerahkan kepada dia dengan hari raya, maka Allah menghadiahkan pada Nabi dan juga pada kita semua dengan 2 hari raya, yakni Aidilfitri dan Aidiladha. Itu semua kita faham dah. Cuma kebiasaan bila datang 2 hari raya ni, apa yang Nabi biasa buat, yang selalu Nabi buat, yang jarang-jarang Nabi tinggal, sebahagiannya terlalu sikit sangat Nabi tinggal. Itu pun tinggal bukan sebab dia tak nak buat, kerana bimbang ditafsirkan oleh sahabat dia benda tu wajib. Sebab tu Nabi tinggal juga sekali-sekala. Kalau terus dia buat tak berhenti, sagi sahabat kata benda tu wajib pula, sedangkan benda tu sunnah. Sebab tu perbuatan Nabi ini perlu dilihat sebagai orang panggil litashri', sebagai menentukan satu hukum. Jadi benda ni biasa Nabi buat. Kalau dia tinggal itu bukan sebab dia saja tinggal, bukan dia tinggal itu tanpa sebab, tapi dia tinggal itu nak tunjukkan bahawa
perbuatan ini adalah sunnah, ya. Membaca suratul As-Sajadah dan suratul Insan dalam solat subuh pada hari Jumaat, ni kita tahu dah, duk buat dah pun, nah. Cuma bila kita mengaji ni, kita jumpa dalil dia, kita jumpa dia punya hujah dia, maka kuatlah keyakinan kita tu. Barulah orang kata kita tak nurut saja. Ada, ni sebab apa baca surah Sajadah ni pagi Jumaat ni? Duduk sejak kampung, sejak kecil begitu imam dah baca, saya baca. Jadi benda-benda macam ni dia lain. Jadi kita pun dengar hadis, kita pun tahu, maka kita boleh jawab sebab Nabi suruh buat macam tu. Nabi kebiasaan dia buat pagi Jumaat ni lah surah yang dia baca. Tetapi Nabi tak tiap-tiap Jumaat baca. Saya sebut tadilah kenapa dia tak baca tiap-tiap Jumaat. Kalau dia baca tiap-tiap Jumaat, saat dia orang kata mesti baca surah tu pula. Jadi beban tuan-tuan sekalian. Tak buat Pak Imam hak hafal surah Sajadah tarik perut tuan-tuan sekalian. Dah tuan-tuan sekalian, pakat tak sembahyang subuh Jumaat tu dah. Jadi masalah. Ada. Jadi bukan tiap-tiap pagi Nabi, bukan tiap-tiap Jumaat Nabi baca ni. Kadang-kadang Nabi buat dan kadang-kadang Nabi tak buat. Tapi tak buat tu nak gambarkan tidaklah sampai berdosa kalau kita tinggal tuan-tuan sekalian, ya. Kalau ni nak baca juga surah Sajadah sampai panjang pendek tak tahu sebenarnya, jadi teruklah tuan-tuan. Hak hafal elok-elok. Hak tak hafal baca qul huwallahu okey. Nah, dengan qolah-qolah siap daripada surah Sajadah tak ada apa baca. Baik. As-Sajadah adalah surah yang ke-32 dalam urutan Al-Quranul Karim. Jadi daripada 114 surah, surah As-Sajadah ni duduk nombor 32. Manakala suratul Insan ialah surah yang ke-76 daripada 114 surah. Jadi 114 surah dalam Quran ni, surah yang ke-32 nama As-Sajadah, surah yang ke-76 dia namakan suratul Insan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca. Dia ada sebut biasa baca. Maknanya selalulah, ya. Dua surah ini pada solat subuh di hari Jumaat, bukan solat Jumaat, solat subuh pagi Jumaat. Ya, baca sembahyang Jumaat berat, dah khutbah panjang, ayat ni pula panjang, tuan-tuan sekalian berat. Dah tentu dapat imam makan, dapat surat layak. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, dia buat mai dalil. Jadi pas ni kalau orang tanya sebab apa baca pagi Jumaat surah Sajadah, surah Insan, ni Nabi buat mai. Dalam hadis dia kata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi jumu'ah fi salatil fajr alif lam tanzilul as-sajadah wa hal ata 'alal insan muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca suratul alif lam mim tanzilu as-sajadah. Ni pangkai ayat suratul sajadah alif lam mim. Jadi maknanya dia kata setiap pagi Jumaat Nabi akan baca rakaat pertama alif lam mim tanzilul kitab sampai habislah tuan-tuan sekalian surah As-Sajadah. Dan pada rakaat kedua dibacakan wa hal ata alal insan, iaitulah awal daripada suratul Insan. Itu dia. Itu hadis dia. Hadis sahih muttafaqun alaih lagi. Ya, baik. Dr. Wahbah Az-Zuhaili berkata, Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni seorang ulama contemporary lah sekarang ni, antara ulama yang sehu dalam dunia Islam dan dunia Barat ialah Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama kelahiran Suri ataupun Syria. Antara kitab-kitab yang masyhur ialah Tafsir Al-Munir. Tafsir Munir ni tuan-tuan sekalian, dia kumpulkan banyak-banyak tafsir tu
dia bubuh dalam itu, dalam suratul Munir. Dia ambil pendapat ni, itu sebabnya suratul Munir hari ni antara surah tafsir yang muktabar, ya. Juga Wahbah Zuhaili menulis Fiqh Islami wa Adillah. Ini kitab-kitab yang masyhur dia, yang hari ini bertebaran masuk ada dalam negara kita pun ada. Bahkan bahagian tafsir Munir pun sebahagiannya sudah mula diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ya. Dr. Wahbah Az-Zuhaili berkata, membaca suratul Sajadah dan suratul Insan pada solat subuh Jumaat hukumnya sunnah. Sunat dan sunnah Nabi buatlah, dia kata. Tetapi tidak disukai jika terus menerus dilakukan setiap Jumaat. Bukan mesti setiap Jumaat baca. Kata Dr. Wahbah. Selang-seli minggu ni baca, minggu depan tak baca, minggu depan baca balik. Dia kata macam tu. Kerana apa? Kerana lafaz yang dipakai dalam lafaz khabar berita. Makna cerita tadi, hadis tadi cerita tu dia cuma sebut saja. Bukan mesti baca tiap-tiap pagi Jumaat, dia tak ada. Tapi maksud Nabi itu maknanya dia baca. Kadang banyak dia baca, tetapi tidak menjadi suatu yang mesti baca. Ya, tiap-tiap apa? Tidak kata tiap-tiap pagi Jumaat mesti baca. Ada. Kalau tak baca, Pak Imam pun kata, Pak Imam apa surah Sajadah tak ada, jom balik sembahyang rumah. Itu lagi teruk tuan-tuan sekalian. Yang lebih teruk gitu, hari ni Pak Imam apa surah Sajadah tak ada, kita pakat lipat Sajadah. Boleh baca surah lain pun tak apa. Dia tidak kata wajib dan mesti baca, tuan-tuan sekalian, ya. Dan pula nak baca ni tuan-tuan sekalian di rumah pun boleh. Kalau contohnya tuan-tuan, kita semayang seorang, orang perempuan deratas ni semayang seorang, laki dia keluar rumah 6 bulan tak balik, jadi dia semayang subuh seorang-seorang, boleh juga dia baca surah Sajadah ni. Boleh, ya. Baik. Jadi diperbolehkan bagi seorang kan. Selain itu juga dikhawatirkan jika orang menganggapnya sebagai wajib. Ni yang terkandung dalam buku dia Fiqh Islami wa Adillah yang saya sebut tadi ni. Benda ni tertulis dalam buku kitab dia tu. Dia kata tak semestinya, ya. Bahkan dia kata tidak berapa sesukai jika tiap-tiap Jumaat dia baca, kerana dibimbangi ia akan dilihat oleh orang sebahagiannya sebagai benda yang wajib. Tu kadang-kadang masyarakat kita pun jadi dah. Contohnya pagi itu Pak Imam tak baca. Dia punya kata tu tuan-tuan sekalian, nak semayang Sajadah tu hukum dia sujud baca surah Sajadah tu hukum dia sunat, dia mengata ke orang tu haram. Dia kata aku semua hidup ni pagi ni baru dia kata tak baca surah Sajadah. Apa punya binangai Pak Imam tu cakap, tuan-tuan sekalian. Baca surah Sajadah tu sunat saja, tapi mengata ke orang berat lagi. Ni kita tak erti bahasa. Punca dia apa? Sebab dia tak tahu hukum. Ada. Tu dia. Jadi kita tengok, kalau Pak Imam tak baca, tak apalah tuan-tuan sekalian. Ada. Itu sunnah juga, sebab Nabi pun baca. Ada tempat Nabi tak baca. Kalau benda tu mesti baca, Nabi akan baca tiap-tiap hari, tuan-tuan sekalian. Ada. Tapi kalau sekiranya masyarakat kita itu tuan-tuan sudah termaklum sebagainya, tak ada masalah nak buat hari-hari pun. Jangan sampai menjadi beban. Menjadi beban. Pak Imam dah bagi notis lah awal-awal, Jumaat ni pergi Langkawi. Pak Imam apa surah Sajadah ni, bagi notis awal pergi Langkawi, tuan-tuan sekalian, nak gambar dengan burung elang. Jadi imam-imam lain hak tak apa surah Sajadah ni pakat tak mai pagi Jumaat, tuan-tuan sekalian. Tak ada orang pagi Jumaat. Bilal pun tuan-tuan sekalian tak mari. Jadi akhirnya kan ini membebankan. Sebab apa Pak Imam 2, Pak Imam 3 tak mari pagi Jumaat? Sebab mereka tak hafal surah Sajadah. Beban tak tuan-tuan? Akhirnya sembahyang di rumah seorang. Ni yang tak nak dia tadi. Ni yang tak nak.
Nampak tak? Takut tadi beban. Nah, akhirnya tinggalkan solat jemaah di masjid dengan solat di rumah. Dengan sebab apa? Sebab hanya tak hafal surah As-Sajdah. Jadi jangan berat. Kalau Pak Imam bagi noti awal pun, Pak Imam hak baca surah Sajdah tak mari, hak lain marilah tuan-tuan sekalian. Bacalah surah apa tuan-tuan sekalian. Yang pasti surah Fatihah kena baca. Baik. Jadi diperbolehkan bagi seorang imam untuk membaca surah-surah lain atau ayat-ayat apa sahaja selain daripada surah As-Sajdah dan surah Insan dalam solat subuh pada pagi Jumaat. Boleh, tak ada masalah apa-apa, boleh baca. Sebabnya apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak memerintahkan umatnya untuk membaca surah atau ayat tertentu dalam subuh hari Jumaat dan juga pada solat-solat yang lain. Nabi tak kata pun, "Ndaklah kamu baca," tak ada. Nabi cuma hari Jumaat dia baca. Tapi dia tak kata bacalah oleh kamu tu, dia tak ada pun. Tapi sebab sahabat tengok Nabi duk baca, maka sahabat riwayat menyebut hadis ini, menyebut, tapi Nabi bukanlah menyuruh dalam bentuk ayat atau perkataan. Dia tak sebut dalam bentuk ayat ataupun perkataan. Namun demikian, alangkah baiknya jika imam selalu membaca surah ini dalam solat subuh pada hari Jumaat dan sekali-kali diselangi dengan membaca surah pun ayat lain. Itu elok. Kalau boleh baca lagi elok. Baik, timbul persoalan kat sini. Macam mana orang yang hanya hafal Sajdah tak hafal surah Insan? Sedangkan dia sebut benda ni berangkai. Dia Nabi package. Kan? Dia datang package kan. Rakaat pertama baca As-Sajdah kan. Rakaat kedua baca suratul Insan. Tiba-tiba Pak Imam cuma baca surah hafal surah As-Sajdah, tak hafal surah Insan. Jadi macam mana? Maka boleh juga baca surah Sajdah rakaat pertama dan surah lain selain suratul Insan pada rakaat yang kedua. Tak ada masalah apa-apa. Ya. Wallahu alam, tu biasa kita buatlah, tak ada masalah apa-apa. Ya. Kebiasaan yang ke-37 dalam bab yang kedua ini, apa dia kebiasaan Nabi pada hari dan juga hari Jumaat dan juga hari raya, iaitulah memotong kuku dan misai pada setiap hari Jumaat. Potong kuku dan potong misai. Baik. Sebelum berangkat solat Jumaat, kaum muslimin biasa merapikan penampilannya dengan mandi terlebih dahulu. Ini sunat mandilah. Baik. Tuan-tuan sekalian, tengok bagaimana Allah Ta'ala pertamanya nak tunjuk memulianya hari Jumaat ni. Ya? Yang keduanya nak ceritanya Allah nak bagi pahala kat kita. Nampak tak tuan-tuan? Mandi ni hukum asal dia apa mandi? Hukum asal mandi hukum apa? Harus. Kecuali mandi hak satu tu. Hak mandi lain hukum dia harus. Hampa nak mandi pun tak apa, tak mandi pun tak apa. Ni maghrib ni berlambak tak mandi, tak ada masalah apa tuan-tuan. Hukum dia harus saja kan. Jadi nak mandi pun tak apa, tak mandi tak apa. Tapi mari pada hari Jumaat, mari pada hari raya, perbuatan harus tadi ni Allah upgrade jadi sunnah. Nak tunjuk apa? Pertama kata ulama, nak tunjuk mulianya ataupun besarnya di sisi Allah dua hari ini, yakni raya Aidilfitri, Aidil Adha dan juga hari Jumaat. Itu satu. Yang keduanya, Allah suruh kita ni menambahkan pahala. Hari lain harus saja mandi. Mari hari Jumaat, hukum dia sunat. Maka bila kita buat, maka pahala di sisi Allah lebih tinggi daripada sebelum hari Jumaat ataupun selain daripada hari Jumaat. Sebab itulah malang bagi orang yang tak mandi. Cuma berlaku khilaf lah bila nak mandi.
yang dikira mandi Jumaat tadi ni. Berbeza pendapat di kalangan mazahib. Mazhab berbeza. Imam Malik kata sejam. Imam Malik kata sejam sebelum azan Jumaat, azan Zuhur. Mana kalau sejam sebelum barulah sunat dia mari. Nah, namun di sana ada juga yang kata 2 jam sebelum Zuhur. Kalau Zuhur 1:30, 12:30 tu bagi mazhab Malik tu waktu sunat mandi dia kata. Yang kata lain tadi ni 2 jam. Dan ada juga yang mengatakan bahawa bermula daripada masuk saja subuh, maka selepas subuh tu maka tuan-tuan sekalian dia sunat sudah mandi untuk dikira sebagai mandi sunat hari Jumaat. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Jadi tak ada masalah apalah. Yang penting kita niat mandi sunat Jumaat. Ialah bagi hak kerja office kan, pukul 6, pukul 7 dah mandi dah. Nah, mana ada tempat mandi kecuali dia kerja kolam renang. Kalau dia kerja kolam renang tak apalah, dekat-dekat sejam nak Jumaat dia pun niat terjun tuan-tuan sekalian. Macam dekat hotel di Palma Ampang. Di Palma Ampang tu dia buat Jumaat tingkat 3. Tingkat 3 tu kawasan swimming pool tuan-tuan sekalian. Dia tutup swimming pool tu, semayang atas tu. Nasib tak baik reput berdebu tuan-tuan sekalian. Ya, jadi maknanya kita yang tidak memungkinkan kita mandi pada dekat-dekat waktu disebut oleh pandangan beberapa mazahib tadi, bolehlah kita niat pada ketiga kita nak pergi office tadi. Itu serahlah pada Allah Ta'ala. Ada pun bagi kita yang tak kerja office, maka kalau boleh carilah mandi waktu kita nak pergi solat Jumaat. Itu bagi hak tak ada tak pergi office lah tuan-tuan sekalian ya. Tu kena ingat tu. Yang penting niat tu. Macam juga hari raya tu, niatlah. Saja aku semayang mandi sunat Aidilfitri ya, kerana Allah Ta'ala. Jangan salah niatlah. Nah, saja aku mandi sunat Aidilfitri 2 rakaat makmuman. Dia duduk biasa tarawih dah sepanjang malam. Sebulan dah tarawih 2 rakaat makmuman, 2 rakaat makmuman. Pagi raya tu dia pun bayar mandi sunat Aidilfitri 2 rakaat makmuman. Tak tahan siapa pula jadi imam dia mandi ni pula. Jadi macam itulah, kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, syarat mandi ni pertama niatlah. Yang keduanya ratakan air di seluruh badan. Itulah kata, walaupun hukum dia sama dengan mandi wajib, tapi benda sunat macam semayang sunat, rokok, lepas rokok iktidal, lepas iktidal sujud, kan sama juga. Tak boleh bila kata semayang sunat lepas rokok terus sujud, tak ada iktidal. Sebab apa? Semayang sunat tak sama, rukun dia sama, cuma yang membezakan ialah ni niat. Ada semayang subuh 2 rakaat, semayang ba'diyah 2 rakaat juga kan. Apa yang bezanya? Niat. Macam tu juga dengan mandi tadi ni. Mandi wajib pun rukun dia 2 saja kan. Apa dia? Niat. Kan apa tak tahu rukun? Memang pakai dak tu sekarang. Nah, biasa duk ngaji rukun sembahyang, rukun puasa, rukun haji, rukun mandi apa tak apa. Nah, apa dah dulu masa nak menikah tembuka dulu ni. Nah, jadi pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh badan ni dah. Ya, sedaya mungkin tuan-tuan sekalian, yang mampulah tuan-tuan sekalian ya. Baik. Iaitu anggota-anggota yang zahir saja ya. Dan juga di beberapa anggota bahagian sedikit dalam pada bahagian-bahagian yang tertentu ya. Baik. Dengan mandi terlebih dahulu, kita mandi ya, menggosok gigi, gosok gigi lah kita Jumaat ni ya, mengenakan pakaian yang bagus. Yang bagus di sini dan yang paling baik yang ada kat kita. Paling bagus di sini ialah yang paling baik pada kita. Kalau boleh yang baru lagilah, tapi tiap-tiap minggu beli baru, tuan-tuan sekalian, lagilah berat tuan-tuan sekalian kan. Tambah barang mahal pula ni tuan-tuan sekalian ya. Jadi yang paling bagus ya, yang paling bagus ada kat kita bagus. Ya, jangan ada ikut dan asal ada pakaian sudah ada. Ni kita hari raya mingguan ni, pakailah lawa sikit pada hari Jumaat, kemas, bersih tuan-tuan sekalian ya. Itu yang terbaik.
dan memakai bau-bauan, yakni wangi-wangian. Samping beruk gigi semua tu, kita pun pakai bauan. Dan orang laki-laki ni tuan-tuan sekalian, dia memang sunat pakai bauan yang sampai orang lain bau. Sebab tu Nabi SAW bila dia lalu, orang tahu Nabi baru lalu kat sini, kesan bauan itu masih lagi dihidu sekalipun Nabi dah lalu. Jadi orang laki-laki ni dia kena apa panggil, pakai bauan yang boleh orang bau. Adapun orang perempuan, dia kena pakai minyak wangi yang menghilangkan bau. Faham tak? Dia orang laki-laki ni sunat pakai sampai orang berbau minyak wangi hak dia pakai tu. Orang perempuan dia pakai sesuatu untuk menghilangkan bau, tak boleh sampai orang terhidu baunya. Tu beza dia tadi ni. Bukan maknanya hilang bau, hampa pun berbau juga. Nah, tapi maknanya bauan itu sekadar untuk hilang bau dia. Orang laki-laki dia supaya orang lain berbau. Bila orang lain berbau, maknanya dia tak berbau, kan? Kalau dia berbau, orang lain tidak berbau. Sebab itu disunatkan supaya dia pakai minyak wangi sehingga orang boleh bau wangi dia tadi ni. Baru bila orang lain boleh wangi hilang, maka bau dia pun jadi wangi. Kalau tak wangi, orang tak boleh hidup wangi dia. Maksudnya begitu. Tapi orang perempuan pula, dia cuma pakai untuk menghilangkan bau dia. Jangan sampai terhidu oleh orang lain, ya, kecuali dalam rumah. Itu bab lain lah, ya. Itu dia maksudnya tadi. Memanglah orang perempuan ni tuan-tuan, kenapa dia dilarang daripada memakai bau-bauan? Pertama, kata ulama, sebab dia boleh menarikkan perhatian orang pada dia. Bila menarik perhatian pada daripada orang tak tengok, bila berbau orang pandang. Bila pandang orang perempuan ni cantik, Allah memang jadikan orang perempuan ni cantik. Sebab tu aurat dia seluruh tubuh badan, kecuali muka dan tapak tangan. Hak lain semua aurat. Orang laki-laki hanyalah antara pusat dan lutut saja. Kadang-kadang ada orang perempuan kata, macam yang Abdul Wahid kata, ini tidak adil. Orang perempuan semua kena katul, orang jantan pusat ke lutut. Tak, tuan-tuan sekalian. Sebabnya kenapa Allah suruh orang perempuan ni katul? Sebab dia cantik. Allah jadikan orang perempuan ni cantik. Rambut dia cantik, tuan-tuan sekalian. Nah, telinga dia cantik, ya. Tengkok dia cantik, badan dia cantik, betih dia cantik, semua cantik. Sebab tu orang perempuan kalau dia pakai kain belah, orang tengok. Sebab betih dia cantik. Cuba orang laki-laki pakai kain belah, tuan-tuan sekalian, dogong pun batuk, tuan-tuan sekalian. Sebab tak cantik, tak ada orang nak tengok apa pakai kain belah. Tapi orang perempuan, kenapa orang tengok bila dia pakai kain belah, tuan-tuan sekalian? Sebab apa? Sebab dia cantik. Sebab tu Allah suruh katul. Orang laki-laki aurat dia daripada pusat sampai lutut saja. Betih dia tak aurat, sebab tak ada siapa nak tengok betih hampa. Nah, orang laki-laki hak tak ada bulu betih, orang kata pondan. Hak ada bulu betih, orang kata buruk. Kan tak sesat. Tapi kalau orang perempuan tak ada bulu betih, licinnya. Ada bulu letih, seksinya badan. Semua menjurus kepada cantik tu. Orang laki-laki kalau bulu banyak, orang kata ni kaki orang ke beruang. Kalau tak ada bulu, ni kaki orang jantan ke? Negatif selalu. Tapi orang perempuan, bulu rumah, seksi. Tak ada bulu, comel. Sebab tu Allah suruh katuk, tuan-tuan sekalian. Jadi tu orang perempuan tadi ni. Jadi kalau asalnya orang tak tengok dia dah, tiba-tiba dia pakai bau wangi, maka tarik perhatian supaya tengok dia. Sebab tu Islam jaga awal-awal. Ni tuan-tuan sekalian, kita jangan duduk fikir kepala otak kita lah, tuan-tuan, hukum Tuhan ni. Allah Ta'ala kata tutup, jangan banyak songeng sangatlah. Ya, tutup sudah. Itu sebab itu tuan-tuan jangan duk ikut sangat fahaman-fahaman apa orientalis, tuan-tuan sekalian, sekularisme ni kan. Emansipasi wanita ni itu semua tuan-tuan sekalian perjuangan yang Nabi tak ajak. Nabi tu pejuang wanita nombor wahid dah, tuan-tuan sekalian.
Hang tak nak turut, nak pergi berjuang emansipasi wanita, emansipasi perempuan, kebebasan perempuan. Kalau orang laki-laki boleh berjalan tak pakai baju, kami pun boleh. Boleh lah. Tak tahu apa yang boleh, tuan-tuan sekalian. Memanglah apa yang laki-laki buat memang orang perempuan boleh buat, tapi masalahnya sesuai ke tak. Ini masalah dia. Jangan duk kata apa yang laki-laki boleh buat, perempuan boleh buat. Memanglah tuan-tuan sekalian, memang boleh, tapi sesuai ke tak? Orang perempuan minta keruh sesuai tak? Memang boleh. Mereka punya pinggang lembut pada kita. Memang dia boleh konak baring, tuan-tuan sekalian, gulung semua siap. Nah, tapi sesuai ke tak? Tak sesuai. Nampak dinosaur tengok pingsan, orang minta keruh, orang perempuan minta keruh. Nampak tak macam orang laki-laki angkat berat, boleh tak? Boleh. Orang perempuan pun nak angkat berat, boleh tak tuan-tuan sekalian? Boleh tuan-tuan sekalian. Tapi tengok tuan-tuan sekalian, nak depa bertanding atas depa ya tuan-tuan, atas depa. Sebab itu kalau betul lah nak perjuangkan sama rata, kesamarataan, baik tuan-tuan sekalian, boleh tuan-tuan sekalian. Laki-laki tanding dengan perempuan baru sama rata. Ni kalau tanding sama-sama perempuan, tu bukan sama rata. Itu kau beza juga. Kalau betul yang laki-laki buat, perempuan boleh buat. Okey, 100 meter pecut wanita dan laki-laki, baru tahu siapa kuat. Kalau sekadar nak sama-sama perempuan, itu tak menggambarkan kamu lebih pada laki-laki dah. Tuan-tuan sekalian. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Akhirnya jadi apa? Rosak. Memanglah boleh. Ada benda tuan-tuan sekalian. Nak laki-laki boleh masak, Nabi pun masak. Itu tak ada masalah. Nah, perempuan masak, Nabi pun masak. Perempuan menjahit, Nabi pun menjahit. Tuan-tuan sekalian. Nah, perempuan mengemas rumah, Nabi pun mengemas rumah kan? Sebab Nabi ni tuan-tuan, dia perangai dia, sifat dia, sunnah dia ni, dia benda hak dia boleh buat, dia buat. Kita ni tuan-tuan sekalian, suka benda tapi kita tak nak buat. Marah rumah selera, tapi tak nak tolong buat. Nah, apa ni apa rumah ni? Rumah selera macam tongkang pecah, marah buat lelaki. Macam dia kemas sangat. Masa dia bujang dulu lagi teruk, pergi rumah bujang dia. Kalau 3 orang, 3 gelung kain beza. Dah macam main sukan neka, kutip buah-buah dalam bakui. Kan bola gelung rotan. Macam tu lelaki mereka apa? Dah kahwin ngada-ngada nak kemas, buat sendirilah. Macam dah. Tu dapat kata ustaz ada kelas perempuan ramai ikut ustaz selalu sokong dapat. Bukan masalah sokong. Tak ada sokong tuan sekalian. Nak cerita. Sebab tu Nabi ni tuan-tuan, isteri-isteri baginda sampai cakap, kadang-kadang sampai tak ada benda yang Nabi perintah kat mereka. Sampai tak ada, sampai giliran isteri ni, sampai tak ada arahan pada isteri ni. Nabi hak dia boleh buat sendiri, dia buat. Sampai tak ada arahan. Tuan-tuan sekalian, kita tuan-tuan semua mengarahan. Kalau boleh lah sikit-sikit dah. Ni mentang-mentang balik duduk, tapi tak ada satu. Tuan-tuan, bila ni tuan-tuan sekalian, padahal kita boleh buat sendiri. Tambah lah ni kan, ayak panas tak duduk jerang 24 jam tu ayak ada tu kan, ada panas ada sejuk tuan-tuan sekalian, boleh buat sendiri. Kalau kita niat nak tiru Nabi, dapat pahala. Memang kita boleh suruh bini kita pun seronok buat tuan-tuan sekalian, dia nak berbakti pada kita. Tapi masalahnya kita bila nak buat pahala, dah lah sembahyang subuh lambat, jadi apa pahala kita buat? Semua bini kita dapat buat ayak, bini kita dapat, nak kita buat pahala. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Macam itulah lebih kurang ya. Jadi memakai bau-bauan. Selain itu, disunnahkan juga untuk memotong kuku dan mencukur misai. Bahasa tu hadis lain kata menipiskan, trim misai itu tuan-tuan sekalian. Ya, potong kuku. Cuma timbul beberapa persoalan tentang kuku. Tuan-tuan sekalian, ramai orang kata Nabi ada ajak cara nak potong kuku. Secara umumnya tidak ada satu hadis
Yang jelas menunjukkan jari mana yang kena potong dulu. Cuma yang sepakat ulama kata mulakan daripada belah kanan berdasarkan kepada dalil umum. Nabi suka buat benda satu berdasarkan belah kanan. Tapi hak kata daripada jari telunjuk bawa ke anak lah ibu jari bawa ke anak, ini hanyalah pendapat para ulama. Imam Ghazali kata lain, Imam Nawawi kata lain, Ibnu Jauzi kata lain. Adapun hadis secara jelas Nabi kata bawa tidak ada. Cuma yang disepakati oleh ulama adalah Nabi memulakan potong kaki dan kanan dia dari potong kaki pula dah. Dia kalau skema sangat pun masalah juga. Ni kira kelas sini, ni kira skema elok ni tu. Tok lebih kelas saya tak ada skema dah. Sampai orang perempuan kata kelas Ustaz Kamal tu dia bukan mengajar, dia membebel. Ngalah kau nenek kebayan. Jadi tak ada kata mula jari telunjuk pi bawa pi tangan apa tu jari kelingking ni jari halus ni, lepas tu pergi pula jari kanan ibu jari, kemudian belah kiri mula pula daripada ibu jari bawa pi belah sini. Tak ada hadis yang kuat, tidak ada. Itu hanyalah pandangan ulama sahaja ya. Tapi yang disepakati adalah memulakan potong sama ada jari kaki atau jari tangan, dan memulakan dari sebelah kanan ya. Baik, untuk lebih lagi nak dapat sunnah ni hampa tak nak ikut ni, ada hadis tu iaitu Nabi kadang memotong kuku isteri-isterinya dan kadang-kadang isterinya memotong kuku Nabi. Hampa buat tak? Duk sibuk cari hantu pergi kiri pergi sini. Itu tidak ada dalil kuat itu. Yang ada dalil kuat suami Nabi potong jari isteri dia ataupun isteri Nabi memotong kuku Nabi. Nampak tak? Ada hamba buat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada hadisnya itu. Ya tuan-tuan sekalian ya. Hampa buat yang tu. Nampak tak? Yang tadi tu kita buat belah kanan sudahlah. Potong kuku bukan potong jari. Potong jari tu nak curi cincin. Nak gadai, nak cabut tak boleh. Jari bini kita dah besar kembang dan sekalian, jari tak boleh ni pula sahabat tuan-tuan. Suami memotong jari isteri kerana nak jual cincin. Nak cabut tak boleh tuan-tuan. Jari besar. Supaya tengkuk unta jari. Nak cabut tak boleh, potong tuan-tuan sekalian, pergi bawa lari pergi jual cincin tuan-tuan sekalian. Yang peliknya tukang beli dia cabut macam mana tak tahu, dia toreh biar dah. Tu dia tuan-tuan sekalian. Jadi tu dalam bab potong kuku ya tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi sesekali besok, tapi kita seriau kan, tak pernah buat sejak mula kahwin tahun 69 13 Mei tuan sekalian. Sampailah tak pernah ada potong jari bini kita, kita seriau, bini kita pun seriau, takut makan isi. Nak bukannya tuan-tuan, saya pun sekali depa minta bang bagi saya potong kuku, dak lah dah nak biar aku potong jari tak apa, saya hang terketit aku punya isi naya saja. Kita tak yakin sebenarnya dia lagi lembut pada kita. Macam kita lah naik kereta dengan bini kita. Bini kita punya lesen tahun 69 13 Mei, kita punya lesen tahun 70 tuan-tuan sekalian. Nampak? Dia bawa kereta kita takut nak kaki duk break. Padahal lesen dia ambil dulu pada kita. Tu dah biasa dah macam tu tuan-tuan sekalian kan. Ada panggil krisis keyakinan. Habislah Allah. Jadi itu dalam bab kuku tadi kuku tu adalah pendapat Imam Nawawi kata macam ni, Imam Ghazali kata macam ni, Imam Ibnu Jauzi kata macam ni. Hanyalah perbezaan dari sudut pendapat ulama. Tetapi yang disepakati ialah dimulakan dari sebelah yang kanan ya. Baik. Tapi kalau kita ikut ulama pun tak apa. Kita ikut Imam Ghazali tak apa. Dia kata mula sini, bawa sini, pergi ibu bawa sini. Itu kata Imam Ghazali sebagai contoh. Tak apa kita ikut. Sebab benda itu tak bertentangan dengan syarak pula. Cuma jangan kata Nabi buat macam tu. Sebab tidak ada satu hujah dalil yang bersangkutan dengan
dengannya. Ada benda kita ikut ulama kan tuan-tuan sekalian kan? Baik. Dan kumisnya sebelum pergi ke masjid. Sebelum pergi, bukan sampai masjid. Sebelum pergi. Dia ada beza. Nabi SAW kata, mana-mana orang laki-laki ataupun siapa-siapa lah yang berwuduk dari rumahnya lalu dia pergi ke masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian, akan para malaikat akan mendoakan dia sepanjang dia doa tadi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ambil, kalau boleh ambil wuduk di rumah lagi, mai dalam keadaan wuduk lagi, bukan ambil wuduk kecuali kalau yang musafir, yang terbatai, itulah tujuannya ada tempat wuduk di masjid surau tu. Sebenarnya bukan nak buat di rumah kita, tuan-tuan sekalian. Tapi kita kebanyakannya tak buat. Sebab apa? Nak jimat ayam. Nasib baik dapat ayak 2 meter padu percuma. Kalau 2 liter percuma, lagilah ambil ayak kat surau, tuan-tuan sekalian. Ya? Tu dia. 20 meter padu banyak juga ya. 20 liter, tuan-tuan sekalian, 5 botol minyak hitam lah. Nah, letak hak besar sikit, 5 liter nak. Baik. Jadi macam itulah eloknya ambil wuduk di rumah, tuan-tuan sekalian, ya. Bukan hanya di Masjid Quba saja, di rumah pun sama juga. Masjid Quba tu memanglah Nabi pun sebutkan, orang yang berwuduk di rumah dia pergi ke Masjid Quba sembahyang 2 rakaat sama macam dia buat satu umrah. Tuan-tuan sekalian, ini rumah kita ambil wuduk. Kenapa ulama Nabi suruh macam tu? Dan sekalian, pertama supaya perjalanan kita itu dalam keadaan wuduk. Besar ganjarannya orang wuduk ni, tuan-tuan. Ya? Malaikat mengiringi dia, tuan-tuan sekalian, dan kalau dia mati dalam wuduk, dia termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni diarahkan supaya selalu mengekalkan wuduk. Cuma orang Melayu lah dia sebut bila kahwin, dia sebut majlis membatalkan air sembahyang. Beratlah. Nabi suruh kekal, dia suruh batal. Tuan-tuan sekalian, ni yang masalah lah, tuan-tuan sekalian. Nabi suruh kekal, dia majlis batal sembahyang. Dah ustaz nama aja, bukan buat batal sembahyang sungguh. Nak sarung cincin, jangan buat batal sembahyang. Batal sembahyang tu ada kaitan dengan ibadah. Nak buat majlis, bubuh majlis sarung cincin, apa salahnya kan? Majlis cium tangan, majlis cium kepala lutut, apa ikut dah nampak dah. Jangan nampak jahil sangatlah. Majlis batal sembahyang, nampak tak apa nak mengaji, padahal dia memang mengaji tapi lena tidur tak faham. Baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, dia buat main hadis, tuan-tuan sekalian, hak kata macam ni. An Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu asfarah wa syaribah kulla jumu'ah, rawahul Baghawi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memotong kuku dan kumisnya pada setiap hari Jumaat. Namun menurut mazhab Hanafi, yang lebih baik adalah memotong kuku dan mencukur kumis setelah solat Jumaat. Ini dia berbeza. Dia berbeza pandangan, tuan-tuan sekalian. Tak apalah, tak ada masalah apa. Bukan sebelumnya. Mereka mengkiaskan masalah ini dengan mencukur rambut, yakni tahallul pada ibadat haji. Kan buat ibadat dulu baru cukur. Dia pakai mengkias waktu tu. Dia kata macam tu jugalah. Dia kata untuk potong kuku dengan misai ni, jadi buat lepas selesai solat Jumaat baru buat. Sebab dia kata kami ambil dalil dalam kerja umrah, dalam kerja haji, selesai buat itu barulah tahallul, yakni mencukur. Ini tuan-tuan, dia adalah hujah dia, tuan-tuan sekalian. Itu dia. Di mana mencukur rambut dilakukan seluruh rangkaian ritual haji diselesaikan, bukan sebelumnya. Habis kerja haji itu baru cukur, tuan-tuan sekalian. Tentang memotong kuku dan mencukur kumis ini,
terdapat hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dua hal itu termasuk dari 5 fitrah seorang muslim. Apa fitrah muslim? Mana nak tak nak orang muslim kena buat. Fitrah ni makna itulah ciri-ciri sifat orang muslim. Kalau hang kata muslim, hang kena buat benda ni. Orang panggil ciri utama lah tuan-tuan sekalian. Ciri utama tu ni dia. Apa dia? Nabi kata khamsun minal fitr al-khitan wal istikhdad wa natful ibt wa taqlimul asfar wa qassas syarik, muttafaqun alaih. 5 hal dari fitrah manusia orang beriman katanya, iaitu khitan, yakni sunat. Orang beriman dia kena sunat. Cuma beza antara laki-laki dan orang perempuan. Kita nama sunat, tapi berdekah sunat tuan-tuan sekalian ya. Mencukur bulu kemaluan. Ni laki-laki dan perempuan kena cukur. Nampak? Memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Bulu kemaluan, minta maaf sebut, dia sebut cukur. Ketiak dia sukut cabut. Nampak tak? Ini pun kita faham kan? Bukan saja. Kenapa dia tak suruh mencabut bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak? Macam-macam. Ada yang masuk hospital Porimah. Cumanya bolehkah mencukur bulu ketiak? Ya boleh, kalau susah nak cabut sebab mudarat, sebab darah ketiak ni kan, tuan-tuan. Ya boleh. Tapi kalau tak darah tak apa. Alat mencabut kan banyak sekarang kan. Tengok cabut bulu betis kan. Kan banyak. Macam selotip tu. Dia letak sini, cik cik. Macam selotip tu, tuan-tuan sekalian. Baik. Dan mencukur kumis, muttafaqun alaih. Ini setiap orang kena buat. Cuma tempohnya bila? Dia berbeza-beza. Adapun khitan ni, bila tuan-tuan sekalian, bila sebelum khitan lah, dia tidak setiap minggu sekalian. Sebab dia ada sunat dia setiap minggu tu, dia supaya kita asah pensel. Dah hilang, tinggal pendek kontot. Ini pensel apa ni Tok Guru? Ini bukan pensel, ini bukan kala, ini pensel kontot. Kata Panglima, masdur. Ingat kan? Kiki kan? Mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Sudin punya betul, rangkap pertama. Mambang mabuk, minum todi, itu salah. Jadi khitan ini bagi siapa-siapa yang belum khitan, kena khitan. Makna paling kurang sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Kecuali kata umum PK, sekiranya tertutup kembali dengan kulit, maka dia kena buat sekali lagi. Itu bab lain tuan-tuan. Ya. Itu mencukur bulu kemaluan. Ini kata ulama ialah paling lewat 40 hari. Paling lewat. Tu kalau lebih 40 hari tu tuan-tuan sekalian, kalau tak cukur, sesat tu. Semut masuk tak jumpa jalan keluar. Pusing-pusing dah macam Bani Israel, sesat di terus Sina. Itu paling maksima 40 hari yuk. Memotong kuku, astagfirullahaladzim, beratlah. Masuk isyak belum? Adapun memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis ialah seminggu sekali. Dan hari yang dicadangkan adalah hari Jumaat. Bahkan ada juga kalangan ulama mengatakan andai hari Jumaat itu terlupa ataupun pekakas dia tak bawa, razor blade tu tertinggal tuan-tuan sekalian,
ataupun macam-macam lah, maka hendaklah diambil, diganti dia pada hari Isnin. Ya, itu dia. Kalau hari Isnin pun terlupa, ada sebahagian mengatakan elok juga boleh diambil ganti pada hari Khamis. Itu sahaja tuan-tuan. Jumaat, Isnin dan Khamis. Bukan Khamis tu bukan sebab nama Khamis tu, lebih harinya begitu. Sekerana apa? Baik, hujahnya ada juga. Kan ulama ni pun dia bukan cakap supaya kita cakap bedal saja. Ulama kan ada dalilnya tu. Pertama, mengambil kiasan kerana mulianya Isnin dan Khamis itu. Pertama dengan sebab Nabi puasa Isnin Khamis. Kan mulia tu kan, hari Isnin dan Khamis tu Nabi puasa. Maka dengan sebab Jumaat tadi disuruh tadi buat benda-benda tadi kerana mulianya hari Jumaat ini, maka begitu juga dengan Isnin dan Khamis yang kalau tak mulia, Nabi takkan berpuasa pada hari tersebut. Ya, itu kebiasaan Nabi yang ke-37. Adapun kebiasaan saya, masuk Isyak berhenti. Cukuplah, sambung pula bila-bila lah. Nak bagi bulan depan kan takut tak ada pula, insya-Allah ya. Jadi takat tu dulu. Yang baik main pada Allah Ta'ala, yang tidak terima sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'a'in yastajabu lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tidak kau terima, ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, dalam perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan kau rahmati, perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa suami-suami kami, dosa isteri-isteri kami, dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah menghadap-Mu, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.